campuran logam ya. Kalau awak tengok besi, dia adalah logam tulen. Kat sini dia anggap sebagai logam tulen ya, paku besi. Macam paku keluli ni adalah campuran logam ya. Yang dianggap tidak tulen lah dalam paku keluli tersebut. Okey, apakah dia bahan alloy lain yang kita boleh gantikan keluli? Ada beberapa ya, cuba namakan. Cuba para pelajar namakan alloy yang kita boleh gantikan dengan keluli. Siapa tak nak guna mic boleh type. Okey, jawapan tingkatan 3. Okey, boleh semak ya. Awak boleh buka buku rujukan. Okey, tengok balik nota yang anda telah buat ya. Mungkin uji kaji ni ataupun eksperimen ini telah dibuat di kelas anda, di makmal ya. Okey, awak kata aluminium. Aluminium. Lagi selain daripada itu? Aluminium boleh berkarat tak? Boleh sikit-sikit. Pernah tak? Pernah buat uji kaji guna aluminium tak? Tak. Tapi kalau awak tengok aluminium dia tak berkarat, betul tak? Okey, selain daripada aluminium ada lagi beberapa. Pernah dengar gangsa? Pernah. Panjang jawapan ya. Okey, awak boleh tengok ini ya. Jawapannya salah satu ialah gangsa. Okey, awak catat jawapan okey, catat jawapan lagi gangsa lagi apa dia? Selangor ada keluarkan logam ini untuk apa tu, dia bagi souvenir. Kerajaan Negeri Selangor dia menggunakan ni sejenis logam untuk dijadikan hadiah sebagai hadiah. Apa tu? Start dengan P. Tahu tak? Tak pernah dengar? Ini loyang salah satu. Okey, loyang. Dan yang kedua apa? Yang ketiga, sorry. Pernah dengar tak perkataan ini? Ini dalam bahasa Inggeris saya je ya. P-E-W-T-E-R. Pernah dengar tak? Tak, cikgu. Tak pernah. Tak pernah? Pewter ya. Ini kalau awak tengok, Selangor ada mengeluarkan produk-produk yang boleh dijadikan sebagai hadiah ya. Daripada pewter. Awak cek tengok ya, boleh tengok dalam, mungkin awak boleh tengok dalam website Selangor Pewter. Kini logam ini, boleh digantikan dengan keluli, loyang, gangsa dan ya mungkin aluminium. Itu memang tak berkarat lah. Okey, so kita pergi kepada soalan B ya. Nyatakan satu pemerhatian pada paku keluli selepas eksperimen dijalankan selama 5 hari. Apakah yang berlaku kepada paku keluli selepas 5 hari? Berkarat atau tidak? Ya? Berkarat. Ha? Berkarat. Kenapa berkarat? Jawab betul-betul jangan mengarut Okey, stainless steel tu keluli lah. Seri, apa nama ni? Najihah. Najihah ya, Nurul Najihah ni, stainless steel tu adalah keluli. Stainless steel tu dalam bahasa Inggeris. Okey, pewter. Tu yang Selangor pewter tu dibuat daripada bahan itu. Okey, satu pemerhatian. Okey, paku keluli. Apa berlaku bila diletakkan dalam larutan garam selama 5 hari? Jawapan? Okey, boleh type jawapan.
Apa dia jawapan dia? Come on. Ni ada berapa ni? 33 orang kat sini ya. Bagi jawapan. Come on, awak Paku form itu 3 akan ya. mula berkarat. Dia akan mula berkarat. Keluli. Keluli berkarat tak? Tak ada perubahan. Ya. Maknanya keluli tidak berkarat. Loyang tidak berkarat. Gangsa tidak berkarat. Pewter tidak berkarat. Yang berkarat ialah paku besi ya. Sebab dia adalah logam tulen. Besi adalah logam tulen. Awak tengok kalau besi, orang buat pagar besi ke apa kan. Mula-mula cat cantik, lama kelamaan, pagar itu akan berkarat juga. Sebab tu sekarang besi tulen tidak digunakan. Mereka banyak menggunakan bahan-bahan seperti aluminium ya. Untuk pagar. So awak boleh tengok, boleh jawab kat situ tiada perubahan. Jawapan ya. Jawapan untuk 3B. Tiada perubahan. Sini ya. Tiada perubahan ya. Boleh tulis. Awak catat nanti saya akan bagi. Saya rasa awak dah ada ni ya. Sebab saya dah bagi minggu lepas. Seterusnya, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Apa dia pemboleh ubah? Tiada perubahan tu maksudnya keluli tu tidak berkarat ya. Tiada perubahan pada paku keluli. Maksudnya paku keluli itu tidak berkarat. Kita pergi pada 3C1. Apakah pemboleh ubah yang boleh dimanipulasikan? Pemboleh ubah yang boleh dimanipulasikan. Apakah dia pemboleh ubah yang boleh dimanipulasikan? Jawab. Form 3 ya. Awak yang belajar bukan saya ya. Saya sebagai memberi panduan pada awak. Tapi jawapan kalau boleh bukan daripada saya lah. Awak kena jawab. Salah ke, betul ke, awak cuba jawab. Boleh? Jenis paku. Jenis paku. Bagus. Jawapannya ialah jenis paku. Maksudnya apa kalau awak kata kat sini pemboleh diubah dia adalah jenis paku. Maknanya paku ini kita tukar. Contoh kita tukar paku besi kepada paku logam lain. Faham ya? Kita tukarlah pada contoh mungkin kita tukar pada gangsa, loyang ataupun pewter. Maknanya kita boleh tukar selain pada kita guna besi, mungkin kita guna logam lain. Selain daripada besi ya. Yang C2. Apakah dia pemboleh ubah yang bergerak balas? Jawapan, pemboleh ubah yang bergerak balas. Bagus. Nur Ain jawab jenis paku. Bagus. Jawapan tu memang betul. Apakah dia pemboleh ubah yang bergerak balas? Awak rasa? Awak tahu tak? Apakah dia pemboleh ubah yang bergerak balas? Saya bagi jawapan lah yang ni mungkin awak kurang kurang pasti. Awak boleh tulis kenapa dia tak ni ya? Kehadiran apa? Lapisan perang pada paku. Kehadiran lapisan
perang ya. Apa tu lapisan perang tu? Karat. Lapisan perang pada paku ialah karat ya. Lapisan karat. Lapisan perang pada paku. Awak tulis situ. Bukan paku paku. Lapisan perang pada paku. Kehadiran lapisan perang pada paku maknanya kat sini pemboleh ubah yang bergerak balas. Maksudnya benda ni akan berlaku lah. Okey, mewujudkan satu lapisan pada paku sebab paku adalah logam tulen. Dia adalah bertindak balas dengan air garam tadi ya. Okey, D, tandakan betul, right? Susunan atom di dalam paku keluli. Okey, yang mana satu? Awak rasa yang sebelah kiri? Nombor 3 cikgu. Awak rasa kiri, tengah ataupun kanan? Kanan. Okey, awak rasa kanan. Kenapa awak kata kanan? Kena ada sebab. Kenapa awak kata kanan? Mesti ada alasan. Kalau awak tengok sebelah kanan tu dia ada ion positif dan ion negatif. So dia adalah apa? Saya dah sebut tadi. Jawapan dia saya dah sebut. Siapa nak cuba? Ini ada menunjukkan ion. So ion ni berada di mana ni? Ion ni berada di mana? Dalam larutan garam, betul tak? Ini ion. Okey, ini for sure salah ya. Ini memang tak betul lah yang ni ya. Okey, yang mana satu antara kiri dan tengah? Mana satu antara kiri dan tengah? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Tak apa, yang salah tadi okey, kita belajar. Yang mana salah antara yang mana betul? Antara sebelah kiri ataupun sebelah kanan? Tengah. Sebelah tengah tu. Tengah. You rasa? Tengah. Okey, betul, tengah. Okey ya, tengah ni jawapan yang betul lah. Sebab apa? Keluli adalah campuran logam ya. Saya tak pasti logam apa. Mungkin ada besi kot. Saya tak pasti ya kalau saya salah ya. Dia adalah gabungan dua logam dan ada logam yang dia mengukuhkan lagi ya kedudukan logam tersebut. Kalau awak tengok susunannya adalah rapat, okey, dan dia punya gabungan logam itu sangat kuat ya. Sangat kuat. Dia tak sama ya, saiz tak sama. Kalau awak tengok ya. Alright. Ini adalah bentuk paku keluli. Jadi mungkin sekarang orang banyak guna paku keluli lah berbanding dengan paku original daripada paku besi. Sebab nak mengelakkan daripada karat. Mungkin dari segi kos yang mana awak rasa lebih murah? Paku keluli ataupun paku besi? Apa pendapat awak? Tak ada soalan ni kat sini ya, saya tanya awak je. Yang mana lebih murah? Paku keluli ke paku besi? Besi cikgu. Awak kata paku besi lebih murah kan? Keluli cikgu, keluli. Awak cuba check. Cuba check kan awak pergi. Mungkin awak pergi Mr. DIY. Tapi saya rasa paku keluli lebih murah. Saya rasa. Betul, keluli. Sebab besi dia logam tulen. Apa dia? Besi mahal. Betul. Sebab besi dia logam tulen. Logam tulen tu mahal sikit lah berbanding dengan campuran keluli tadi. Okey ya, faham semua? Okey, kita pergi kepada nombor 4. Rajah 4.1 dan rajah 4.2 menunjukkan proses pergumpalan susu getah. Okey. Di sini awak boleh tengok gambar rajah ni ada bika ya.
Bikar ni diletakkan latex ataupun latex ni adalah susu getah, susu getah yang segar dan dititiskan ke dalam susu segar ini asid formic. Asid ya. Asid formic nama dia. Dan ni ada rod kaca rod kaca ni digunakan untuk kacau cecair ni. Alright, dan hasilnya pada diagram ataupun rajam 4.2 tu adalah awak boleh lihat latex tu nampak dia lebih bergumpal di situ kan. Okey. Kita tengok ya nombor 4A1. Berdasarkan rajam 4.2, nyatakan pemerhatian anda pada latex segar. Apa yang terjadi pada latex segar? Jawapannya? Apa yang terjadi? Senang aja. Daripada cecair, dia jadi apa? Apa yang awak tengok di sini? Ya? Boleh? Siapa nak jawab? Tak ada orang nak jawab ya? Yang menaip? Ramai hari ni ya. Kehadiran 38 orang. Oh, apa ni? Jadi logan. Okey, apa yang berlaku kat sini? Boleh guna mic untuk jawab? Apa terjadi kepada latex? Kalau tak tahu ni, awak masuk makmal ni, tak tahulah awak perhati ke tidak. Uji kaji ni. Tak payah masuk makmal pun awak boleh tengok daripada gambar rajah ni. Apa terjadi? Ya? Jawapan? Okey, ya, dia akan menjadi seolah pepejang, tapi awak boleh bagi tahu ya kat sini, awak boleh bagi tahu latex itu menggumpal. Latex segar menggumpal. Jawapannya latex segar. Ni segar ya. Menggumpal. Menggumpal. Okay. Alright. So, awak boleh lihat seterusnya pada 4A2. Nyatakan satu inference berdasarkan pemerhatian di A1. Apakah dia inference? Apa maksud inference? Inference maksud dia? Ya, form 3, come on. Sama-sama belajar hari ni, bukan saya seorang belajar ya. Ini untuk kamu ya, untuk kamu jawab. Apa yang jadi, okey, apa maksud inference? Ya? Inference maksud dia apa? 40 orang dah dalam ni. Okey, apa maksud inference? Membuat Form 3, come on. Ya? Nak jawab apa tadi? Membuat kesimpulan. Ya, betul. Inference maksudnya kesimpulan. Okey. Maknanya awak lihat daripada cecair bila dititis dengan asid, dia menggumpal. So, apa kesimpulan awak? Senang aja. Apa kesimpulan dia? Apakah yang menyebabkan penggumpalan tadi? Apakah yang menyebabkan penggumpalan tu boleh berlaku? Kesimpulan dia? Come on, form 3, sila jawab. Okey, apa yang berlaku? Empat A2, nyatakan satu kesimpulan berdasarkan pemerhatian di A2.
di 4A1. Apa jawapan dia? Jawapannya apa? Sila jawab. Okey, kalau awak tak jawab, awak buang masa ya. Okey, sila jawab soalan. Apakah yang berlaku? Apakah yang berlaku? Siapa nak cuba? Kita duduk kat sini sampai habis. Kita nak habiskan cepat ni. Soalan-soalan banyak lagi. Jawapan? Asid menyebabkan penggumpalan lateks. Okey, bagus Nur Ain. Okey, jadi daripada sini awak dapat lihat asid ini, asid formik ini, asid ini okey akan menyebabkan penggumpalan lateks. Itu jawapan dia ya. Bagus, terima kasih ya Nur Ain, tolong jawab. Okey, kita pergi pada 4B. Okey, 4B. Nyatakan pemerhatian anda apabila asid formik digantikan dengan larutan amonia. Apa akan berlaku? Bila ditukarkan selain daripada menggunakan asid, kita guna larutan amonia. Apa akan berlaku kepada lateks? Awak boleh cek awak punya nota-nota yang lepas ya. Ini sesi pembelajaran, bukan peperiksaan ya. Kalau saya tanya soalan-soalan ini sebenarnya ialah untuk mengingatkan balik ya pelajar-pelajar semua pada pelajaran yang telah anda belajar sebelum ini. Mana tahu kan takut keluar soalan ni nanti dalam exam, betul tak? Ya. Jadi kita tengoklah kalau larutan amonia digantikan dengan larutan asid formik, apa akan berlaku kepada lateks? Kalau tak tahu teka je, tak apa. Nombor 4B. Adakah dia menggumpal seperti diletakkan asid ataupun tidak menggumpal? Gumpal asid. Ya? Menggumpal atau tidak? Menggumpal. Awak rasa? Menggumpal. Menggumpal juga? Oh, okay. Alright, so kalau kat sini jawapannya ialah tidak ada penggumpalan berlaku ya. Maknanya larutan amonia tidak menggumpalkan lateks. Sebab tu kalau saya tak silap, penoreh-penoreh getah selepas mereka mendapatkan susu getah, mereka kumpulkan susu getah, okey, mereka tidak hantar susu getah itu ke, mungkin ada orang belilah. Ada orang beli ataupun mungkin mereka hantar ke kilang getah ke, macam itulah ya. Tapi mereka tidak hantar dalam bentuk cecair ya. Mereka campurkan dulu dengan asid dan membentuk getah yang yang kenyal getah yang menggumpal tu adalah sangat kenyal. Okey, dan mereka hantar ataupun jual kepada pihak yang seterusnya dalam bentuk yang kenyal. Okey, so kat sini tiada penggumpalan. Okey, jawapan ya untuk nombor 4
4B tiada, 4B ialah latex segar tidak menggumpal. Okey, latex boleh tulis kat situ. Ini ya, latex segar. Saya tak tahu pen ni tak berapa ni ya. Segar tidak menggumpal. Okey. So ya, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Nyatakan satu ciri latex dalam 4.2. Okay, awak tengok ini dia menggumpal kan? Apakah ciri dia? Bentuk dia macam mana? Dia ciri ni adalah sifat-sifat dia. Ciri tu sebenarnya dia nak anda jelaskan dalam bentuk apakah sifat-sifat latex yang terbentuk ini. Awak boleh katakan dia berbentuk seperti apa? Macam mana keadaan dia? Bagaimana sifat dia? Mic saya tak dengar. Okey, nyatakan satu ciri latex dalam 4.2. Apa bentuk ni? Ini bentuk dia macam mana? Kalau mungkin awak dah buat uji kaji di makmal, macam mana awak boleh terangkan bentuk latex yang menggumpal tadi? Awak nak cakap apa? Bentuk dia macam mana? Boleh pegang tak? Latex tu boleh pegang tak? Boleh. Boleh. Okey, macam mana apa tu? Sifat dia macam mana? Berapa jam? Ya? Bagaimana sifat dia? Pecah dulu. Kalau awak pegang benda tu, dia macam mana keadaan dia? Adakah dia keras? Adakah dia lembut? Ya, form 3, tolong jawab. Mic tak dengar lagi ke? Okey, dah mic saya. Okey. Alright, kat situ awak boleh tulis dia berbentuk, saya kata lembut tadi kan, tapi awak guna perkataan ini ya. Awak guna perkataan ini. Kenyal. Okey, awak guna perkataan ini ya, kenyal. Lagi apa? Mudah dilentur. Direnjang cikgu. Ya. Direnjang. Mudah dilentur, boleh ditarik, kalis air. Kan? Awak curah air tak jadi apa-apa kat dia kan? Betul. Right? Kalis air dan juga boleh dijadikan sebagai penebat elektrik. Okay, boleh dijadikan sebagai penebat elektrik. Okay, kita pergi seterusnya kepada nombor 4D. Tandakan tanda betul objek yang diperbuat daripada latex. Yang mana satu yang dibuat daripada latex? Belon atau tayar? Tayar. Awak rasa? Tayar. Ui, tayar. Kan tadi kan kita kata dia kenyal kan? Boleh tak tayar berbentuk kenyal? Tak.
Kalau tayar berbentuk kenyal macam mana nak lari kereta? Sebab tayar dia tak keras. So macam mana dia nak lari atas permukaan yang keras? Kereta awak jadi macam mana? Bayangkan kereta awak jadi macam mana kalau latex yang lembut tu. So jawapan dia? Belon. 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 Betul. Okay. Jawapannya ialah belon. Okay, good. Alright, so kita pergi pada yang seterusnya. Okay, dalam kita menjawab soalan ni, kalau salah tak ada masalah ya, it's okay. Kita belajar belajar tak semestinya kita kena betul semua benda ya. Saya alu-alukan jawapan, tak kira kalau salah pun tak apa ya. Kita belajar ya. Okay, bahagian ini kita pergi pada bahagian B. Bahagian ini mengandungi 6 soalan. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Rajah 5 menunjukkan satu kebakaran yang sering berlaku di rumah. Apakah kelas kebakaran tersebut? Okey, nombor 5A. Apakah kelas kebakaran tersebut? Ni nampak kebakaran kat mana ni? Ni memanglah kebakaran kat rumah tau. Tapi di bahagian mana? Gawai. Ni dekat Swiss kan? Mungkin pernah tak dekat rumah awak kan Swiss dia meletup? Pernah tak? Ada cikgu, dia macam ada pecah tu, elektrik. Tapi awak boleh tengok kat sini wire dia pun macam ni kan? Nampak tak? Wire dia nampak ada pecah pecah kat sini. Tapi sebab apa? Saya nak cakap pun kalau saya tengok gambar ni saya tak boleh nak bagi apa. Saya nak bagi gambaran yang jelas sebab gambar ni pun hitam putih dan banyak hitam. Betul? Okey, tapi sebenarnya memang ada berlaku Swiss meletup Okey, Swiss yang kita lekapkan pada tempat Swiss tu dia meletup. Okey, apakah kelas kebakaran tersebut? Siapa tahu? Apakah kelas kebakaran tersebut? Kebakaran ni kelas apa? Mungkin dia ada tahap-tahap kebakaran tu kan? So ini tahap apa? Okay, dah belajar belum? Teka, salah tak apa. Ya? Kelas 2. Awak panggil apa? Kelas, kalau saya tengok kat sini dia ada kelas A, B, C, D, E macam tu kot. B je. B atau C. Oh, semangat ya. Okey, dia semangat, yakin tu kelas E tu. Okey, betul jawapannya ialah kelas, okey awak buat bahasa Malaysia lah. Kelas E. Jawapan dia ya. Kebakaran ini kelas E. Okey. Ini pada Swiss Kalau tak silap kebakaran pada Swiss ya. Okey, seterusnya. Oops, sorry. Okey. Okey, tengok pada B ya. Namakan 2 jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk memadamkan kebakaran tersebut. Namakan 2 jenis alat pemadam untuk alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk memadam kebakaran jenis ini. Ini dia mungkin dia terbakar meletup di sini Okey, so gunakan apa? Okey, boleh dengar?
Hilang sekejap mic saya on off ya. Okey. Namakan 2 jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk memadamkan kebakaran di atas. 1, gunakan apa? Yang pertama, okey, alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering. Okey, kat sini awak guna alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering. Okey, saya tulis kat sini. Alat, okey, alat tu, alat pemadam tu, alat pemadam jenis serbuk kering. Okey, yang kedua apa? Selain daripada jenis serbuk kering ni. Selain daripada tu, siapa nak cuba? Yang kedua? Ya? Selain daripada alat pemadam jenis serbuk kering, kita guna alat pemadam jenis apa? Boleh tengok balik rujukan nota-nota yang lepas. Ya, yeah, betul Nur Ain. Baguslah Nur Ain ya. Mungkin Nur Ain ni dia tengok nota-nota yang lepas. Bagus. Jenis serbuk kering dan karbon dioksida. Alat pemadam. Okey, alat pemadam jenis karbon. Okey, karbon dioksida. Bagus ya. Okey, kita tengok pula. Di sini ya, C. Mengapakah alat pemadam kebakaran jenis air tidak sesuai untuk memadamkan kebakaran tersebut? Kenapa kita tak boleh guna air? Sebab? Nanti meletup. Oh, awak takut meletup Air ni, dia adalah pengalih haba, betul? Dan awak lihat kebakaran tersebut melibatkan elektrik ya. Kalau awak jirus air di tempat yang terbakar tu ada elektrik ya. Dan awak boleh tengok, awak tahu bahawa air ialah pengalih haba. Sekiranya awak jirus air, awak pun kena air tu, awak akan mendapat apa? Renjatan elektrik. Yes, betul. Awak juga akan mendapat renjatan elektrik. So jawapannya, air boleh mengkonduksikan ataupun dengan kata lain, air boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab kebakaran itu berlaku pada peralatan elektrik ya. Ada kaitan dengan elektrik. So awak tak boleh jirus air. Faham ya? Ini satu pengetahuan yang bagus kepada kita semua ya. Nyatakan, saya tengok soalan D ya. Nyatakan satu langkah keselamatan untuk mengelakkan kebakaran. Apakah dia satu langkah untuk langkah keselamatan untuk mengelakkan kebakaran? Apa perlu kita buat untuk mengelakkan kebakaran? Ini secara umum ya, awak tahu macam mana kita nak elakkan kebakaran. Cepat. Siapa nak jawab? Okey, kita tengok jawapan dekat ni apa ni? Apa busa? Adam Mukhris apa ni? Busa ni saya tak faham. Apa dia? Apa yang dimaksudkan dengan busa tu? Okey, apa dia langkah keselamatan? Cepat fikirkan.
Air adalah pengalir elektrik. So kita elektrik. T-R-I-K. Elektrik. Awak eja dengan betul lah, elektrik. Okay, so apa dia langkah keselamatan? Takkan tak tahu kot. Yang pertama, awak tengok dekat bangunan yang tinggi kan? Okay, kalau berlaku kebakaran, apa yang akan berlaku? Okay, saya sebut smoke detector. Apa maksud smoke detector? Dia macam kesan udara. Ya, smoke detector tu kan? Betul tak? Kalau ada asap, okay, siren akan berbunyi dan juga apa dia? Air. Yes, air akan keluar. Betul tak? Air akan keluar. Ada air yang keluar, memancut dengan seratanya ya untuk mengelakkan kebakaran. Itu kalau di bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi kalau dekat rumah kita, apa kita kena buat? Boleh tak awak gunakan alat pengesan asap? Smoke detector tadi dekat rumah. Boleh tak? Boleh? Tak sesuai. Boleh. Ada ya. Saya rasa ada alat tu ya. Untuk dia panggil kat sini memasang alat pengesan asap. Memasang alat pengesan asap. Okey, seterusnya. Okey, kebakaran juga boleh berlaku. Macam mana Disebabkan oleh apa awak rasa? Kat sini dia ada sebut menggunakan mentol yang sepadan dengan wap lampu untuk mengelak daripada kebakaran, menggunakan mentol yang sepadan dengan wat lampu. Maknanya kalau wat lampu tu boleh mengalirkan tenaga elektrik yang macam mana? Mungkin tenaga elektrik tu dia ada sekian-sekian tahap dia, tapi awak menggunakan mentol yang kita kata menggunakan watt yang lebih tinggi, so dia akan menghadapi masalah terlalu panas ke apa kan. So itu mungkin salah satu sebab yang boleh menyebabkan kebakaran. Okey, saya tengok kat sini jawapan Nur Sofia. Matikan suis elektrik apabila selesai digunakan. Okey, bagus jawapan tu. Boleh diambil kira. Okey, selepas guna elektrik, streka ataupun apa-apalah elektrik kan. Off terus suis dia ya. Itu pun boleh mengelakkan daripada membayar bil elektrik yang tinggi. Awak jimat tenaga elektrik dengan cara selepas guna terus tutup. Okey, betul ya? Alright. Bagus Sofia. Sekiranya, okey kita pergi pada nombor 5E. Sekiranya kebakaran berlaku di dalam makmal, sekiranya kebakaran berlaku di dalam makmal, apakah alat pemadam kebakaran lain yang boleh digunakan yang telah disediakan di dalam makmal? Okey, biasanya dalam makmal dia orang guna apa? Di makmal apa dia alat kebakaran, alat pemadam kebakaran yang digunakan? Pernah tengok tak? Ataupun mungkin cikgu awak pernah sebut? Malam ni form 3 nampak macam lambat sikit jawab, betul tak? Dah makan malam ke? Okey. Belum lagi, patutlah. Okey. So boleh lihat di sini ya. Dalam makmal mereka menggunakan selimut kebakaran. Okey, di dalam makmal mereka menggunakan selimut selimut kebakaran. Ini U.
selimut kebakaran. Ni kebakaran. Okey, cuba cek dengan cikgu kat dalam makmal ada tak selimut kebakaran ni. Alright, so nampaknya kita sudah pun berada pada penghujung masa kita sebab awak jawab lambat tadi ya. Saya ingat nak pergi nombor 6, nombor 7 dengan segera ya sebab awak jawab lambat. So, saya perlukan jawapan daripada murid-murid semua ya. Bukan saya yang bagi jawapan, betul tak? Okey ya, mungkin hari lain, minggu depan atau seterusnya saya harap mungkin pelajar-pelajar dah ada ni ya kan? Ya, awak dah ada bahan ni ya. Saya rasa saya dah upload dalam grup. Okey, mungkin saya upload sekali lagi selepas ini. Awak boleh lihat ya soalan-soalan ni dan cuba cari jawapan awal-awal dan mungkin dalam kelas awak dah siap bagi jawapan pada saya. Boleh tak? Boleh ke? Boleh. Awak bersedia ya. Jadi tak terkejut lah. Okay, saya akan upload sekali lagi ke dalam grup ini selepas ini ya. Ini form 3 ke form 4 ni? Aduh. Form 3. Form 3 ini form 3. Okey. Itu dia. Alright, itu saja untuk malam ini ya. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Sekian, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dengar ke suara cikgu? Dengar cikgu. Dengar. Okey. Okey, selamat sejahtera. Okey, untuk kelas hari ni awak tahu ke subjek apa ni? Matematik. Okey, matematik. Okey, macam biasa cikgu akan share screen, nanti bagi tahu nampak ke tak? Sekejap. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. Sekejap. Okey. Kita guna modul yang sama. Masih yang biasa kita guna. Tapi untuk kelas hari ini kita akan buat bahagian C. Bahagian C. Okey, sebelum tu kejap cikgu nak. Okey, kita tengok soalannya. Nombor I tu, 1A I tu kita dah buat kan? Betul tak? Dah buat kelas minggu lepas. Betul ke? Ingat ke? Tak ingat ke? Dah tak ada dah soalan tu. Okey. Sekarang cikgu nak ajar untuk soalan 1A2. Okey. Soalan kata cari nilai. Nilai apa? 56000 bahagi berapa tu? Bahagi berapa? Bahagi berapa cepat? Senyap dah. Bahagi 0.007. Dalam bentuk piawai. Cikgu nak tahu, awak tahu tak bentuk piawai ni macam mana? Tahu. Tahu, okey. Bentuk piawai macam mana? Cuba teka. Dalam bentuk macam mana? Kena ada apa? Ada apa? Dia kena ada darab dengan 10. Lepas tu dekat darab 10 ni kena ada kuasa.
Ni bentuk piawai. Maksud dia kena ada darab 10, lepas tu dekat 10 ni, atas 10 ni kena ada kuasa. Kena ada kuasa berapa-berapa tu terpulang kepada soalan. Okey. Untuk soalan ni, cuba awak tekan kalkulator 56,000 bahagi 0.007. Dapat berapa? Cepat. Cuba kira, cikgu tak ada kalkulator. Cepat. Dapat berapa? Dapat ke? Berapa dapat jawapan? Dapat berapa cepat? Cepat kira tak? Cepat-cepat. Dapat berapa jawapan dia? Ke semua tak kira ni? Kira ke tak kira? Kira. Kira, okey. Berapa jawapan dia? Dapat berapa? 56,000 bahagi 0.007. Dapat berapa? 8,0,0,0,0. Okey, kosong berapa kali? 6 kali? 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cikgu kata bentuk piawai dia kena ada darab 10, lepas tu atas 10 kena ada kuasa. Maksudnya di sini cara kita nak adakan dua benda ni, cara untuk kita nak adakan dua benda ni adalah dengan kita kira kosong. Tapi kita kena kira dari belakang ke depan. Bukan awak kira dari depan ke belakang ni salah. Maksudnya awak kira macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah. Sebab awak kira dari depan ke belakang. Caranya awak kena kira dari belakang ke depan. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Berapa? 6 kan? Betul tak? Betul ke? Okey, jadi cara nak tulis yang kita berhenti ni 8. Yang tempat kita berhenti ni kita letak titik. Kita letak titik. Okey, lepas tu kita tahu tempat kita nak berhenti, sebab kita berhenti jadi kita titik di sini, break di sini. Okey, jadi kita titik. Lepas tu awak pernah tak jumpa dalam matematik dia buat nombor 8 titik je. Mesti ada nombor juga kat belakang. Faham tak? Contohlah 1.5, 3.5. Ke awak ada jumpa 3 titik je? Ada ke? Ada ke? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Okey. Jadi belakang titik ni awak letak je kosong. Sebab kita tak boleh tinggal macam tu. Jadi letak kosong, cikgu kata bentuk piawai kena buat darab 10. Buatlah darab 10. Lepas tu buat kuasa. Buat kuasa ni maksudnya kita kena kira berapa kosong. Jadi di sini 6 kosong, jadi kuasa 6. Jadi inilah jawapan dia. Faham ke tak faham? Faham. Faham? Okey, bagus. Ingat cara dia macam ni. Caranya nak letak formula. Bentuk piawai kena ada 2 iaitu darab 10 dengan kuasa. Okey, lepas tu nak buat darab 10 kita kena kira kosong. Kira kosong dari belakang ke depan. Kira 1, 2, 3, 4. Contohlah cikgu buat 5. Okey, dia nak dalam bentuk piawai. Awak rasa berapa? Macam mana nak buat? Bergerak dari depan ke belakang? Depan ke belakang nak kira kosong? Belakang. Okey, berapa kali gerak? 1, 2, 3, betul? Okey, 5. Lepas tu kita berhenti di sini. Lepas tu kena letak apa di sini? Kena letak apa di sini? Sebab kita berhenti di sini. Kena letak titik. Okey. Belakang titik kena letak Kosong.
Kosong. Okey, pandai. Untuk bentuk piawai kena buat formula dia darab 10. Yang kuasa ni kira titik yang awak gerak ni. 3. Jadi inilah jawapan dia. Faham? Faham? Faham. Okey, bagus. Jadi untuk A2 inilah jawapan dia. 8.0 darab 10 kuasa 6. Okey. Jadi awak kena ingat sebab kebanyakan soalan mesti akan tanya juga dalam bentuk piawai. Tapi kebanyakan pelajar tak tahu. Sebenarnya bendanya daripada ni je. Okey. Seterusnya kita tengok soalan B. Sorry. Apa yang lain faham ke semua? Kalau tak faham bagi tahu Okey, kita tengok soalan B. B. Okey, korang dah salin ke yang ni? Salin sambil-sambil. Cikgu bagi ni soalan yang cikgu tunjuk ni sebenarnya pattern soalan periksa kebanyakan ni. Jadi sambil-sambil tu kita buatlah ulang kaji sama-sama. Anggaplah kita buat ulang kaji sama-sama ni. Okey. Kita tengok B, rajah 1B yang ni lah menunjukkan lukisan berskala. Okey, macam ni. Awak kena tahu dalam matematik ni apa yang dia bagi ni adalah hint. Dalam matematik adalah hint dia bagi. Cuma kita tak tahu. Macam tadi, hint dia apa? Bentuk piawai. Yang ni awal-awal lagi dia kata berskala 1 nisbah 10,000. Maksudnya di sini, okey, sekarang lepas tu cikgu tak nak bagi tahu maksudnya di sini dulu. Kita tengok. Cari luas sebenar bagi segitiga ABCD. ABC. Mana ABC? ABCD pula. ABC dalam meter persegi. Okey. Okey, sekarang kan meter dia nak dalam apa? Meter kuasa 2. Okey, awak tengok semua nombor yang dia bagi ni adalah dalam bentuk apa? cm ke meter kuasa 2? cm ke dalam meter kuasa 2? CM. Okey. Dia bagi di sini dalam cm. Dalam cm dia nak dalam m kuasa 2. Okey, jadi awak hint di sini, maksudnya di sini cm ni macam-macam mana pun kena buat dalam m kuasa 2. Okey, tu hint yang boleh kita tulis. Lagi apa yang ni? Berskala 1 nisbah 10,000. Maksudnya, kalaulah di sini, maksudnya di sini, contoh di sini dia buat 4 cm. Maksudnya 4. Kalau 1 macam ni takut korang tak faham. Kalau 1 sama dengan, maksudnya nisbah ni maksudnya sama dengan dia nak bagi tahu 10,000. Okey, di sini dia bagi 4 cm. Kalau 4 cm berapa puluh ribu ni? Kalau 4, sekejap. Cikgu buanglah cm benda. 4 berapa? Kalau 1 10,000. Kalau 4? 40,000. Okey, 40,000 pandai. Okey, sekarang ada nilai 10 juga. Jadi, kalau 10 jadi berapa? 100,000. 100,000. 100. Okey, sekarang faham ke korang? Faham ke yang ni? Faham. Okey, yang ni hint dia bagi lagi. Kita tulis hint dia. Lepas tu kita ambil yang nilai dia bagi, kita buat macam ni. Maksudnya dia nak kata berskala 1 nisbah 10,000 ni maksudnya ibaratnya bila 4 sama dengan 40,000. Jadi dia nak soalan ni, kita kena ambil nilai yang di tepi ni untuk kira. Kita buatlah tulis balik cm.
Jadi kalau lah awak dah tahu luas segitiga, okey. Luas segitiga apa formula luas segitiga? Panjang dan lebar. Okey. Panjang dan lebar, lepas tu ada apa lagi? Ada apa lagi? Satu lagi awak tertinggal. Apa lagi? Cepat. 1/2. Ingat tak? Panjang kali lebar. Kalau luas segitiga kena ada 1/2. Okey. Kalau lah awak buat 1/2 ni, awak pun buat terus. 1/2 darab 4 darab 10. Okey, salah. Walaupun betul awak buat tapi salah. Sebab apa salah ni? Nilai di sini silap. Sepatutnya awak kena guna nilai yang ni. Faham ke? Faham? Faham. Okey. Kita bawa di sini. Cikgu buat 4 ni sama dengan 4 ni. Okey, cm. Kalau sorry, cikgu terlebih kosong ni kan. Okey. Kalau 10 ni cm. Kalau 10 cm. Tapi jawapan nak dalam cari luas segitiga, cari luas segitiga dalam meter kuasa 2. Di sini kalau kita masukkan nilai ni cm darab ni, maksudnya 1/2 40,000 darab 100,000 salah juga. Kenapa salah? Sebab ni dalam cm. Dia nak dalam M kuasa 2. Okey, sekarang yang cm ni kita kena tukar ke apa? Meter kuasa 2. Jadi yang ni kena tukar ke meter kuasa 2. Yang ni kena tukar ke meter kuasa 2. Tapi kita kena tahu formula nak tukar. Okey, cara nak buat formula ni, nak tukar unit ni, kalau cikgu ajar pelajar cikgu hafal macam ni. Kamu mahu comel makan Maggi. Okey. Yang atas ni anak panah ke arah ni, ke belakang. Okey. Yang bawah ni ke arah sini. Okey. Lepas itu yang atas semua darab. Yang bawah semua bahagi. Okey. Darab dengan nilai yang paling kecil dari paling besar ke paling kecil. Iaitu paling besar 1,000. Paling kecil pada 1,000, 100. Paling kecil pada 100, 10. Yang ni ke bawah salin balik. Kopi yang atas. Yang ni 10. Yang ni 100. Yang ni 1,000. Okey. Cara nak hafal, kamu mahu comel minum Milo. Okey. Sekarang faham tak yang ni? Faham tak? Faham? Faham ke tak faham? Faham? Faham. Okey, bagus. Sekarang kita tengok cm. Sekarang cm di sini nak pergi ke apa? Nak pergi meter kan? Betul tak? Meter di sini. Maksudnya sini nak pergi sini. Maksudnya tengok anak panah atas ke bawah? cm nak pergi ke m. Anak panah atas ke bawah? Bawah. Bawah. Okey. Awak tengok bahagi ke darab? Bahagi. Okey. Bahagi berapa? 100. 100. Pandai. Okey. Jadi, kita pun tukar yang ni dulu. Nak ke meter kuasa 2. Jadi, 400,000 bahagi dengan 100. Okey. Okey. Awak tahu tak macam mana cara mudah untuk buat macam benda ni? Cikgu terlebih kosong ni kan? Betul tak? 04 je bukan 5. Ni 40,000 kan? Okey. Okey, awak tahu tak kalau bahagi macam ni macam mana? Tahu ke tak tahu?
Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Caranya bila awak tengok bawah ni kosong ada berapa? Kosong ada berapa bawah? 2, Okey, atas kosong ada berapa? 4. 4. Okey, caranya kita potong je kosong. Cara nak potong kosong, jangan suka hati potong semua. Okey, caranya bila awak potong, kita tengok potong yang bawah dulu. Bawah ada 2 kosong. Maksudnya cara nak potong macam ni. Okey, kita potong satu yang bawah. Maksudnya kita pasangan dia, bila kita potong kosong satu kat bawah, kena potong juga satu di atas. Okey, potong yang ni, satu di bawah, satu di atas. Okey, boleh potong lagi? Tak boleh dah. Yang ni boleh potong? Tak boleh sebab tak ada pasangan di bawah ni. Jadi jawapannya tinggal 400. Jadi inilah jawapan dia 400 M kuasa 2. Faham? Faham. Bagus. Okey. Contohlah, cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh kalau soalan nilai yang macam ni. Lebih. Kosong maksudnya lebih. Contoh. Ni contoh ni, andaian soalan lain ni cikgu buat. Ni. Okey. Seribu. Okey, kita potong atas, bila kita potong bawah satu, kena potong atas satu. Okey, yang ni potong, yang ni potong. Yang ni boleh potong tak? Yang kosong bawah ni, boleh ke potong? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tak ada pasangan. Jadi kita buat 4/10. Okey. Lepas tu, contohlah soalan nak dalam perpuluhan. Kalau soalan nak dalam pecahan, awak boleh tinggal macam ni. Kalau soalan nak dalam perpuluhan, maksudnya, okey, cara nak potong ni, kalau guna kaedah ni, bila bahagi dengan 10, bahagi dengan 1000, bahagi dengan 100, ikutlah bahagi dengan 10,000 ke apa ke, asalkan syaratnya ada 1 dengan kosong sahaja. Ada pelajar cikgu buat macam ni, contohlah. 5,000 bahagi 40. Tak boleh dia tengok kosong sebab ada kosong. Dia pun buat bahagi macam ni. Tak boleh. Syaratnya kena ada 1 dengan kosong di belakang. Ikutlah 10 ke, 100 ke, 1000 ke, sejuta ke. Faham ke korang? Selain 1, tak boleh buat macam ni. Faham ke? Faham. Okey. Jadi di sini kita tinggal 4/10. Kosong ni maksudnya nak menentukan berapa kita perlu bergerak. Jadi di sini kosong ada berapa? Kosong ada 1. Jadi kita mula bergerak dari belakang. Jadi di sini kita bergerak dari belakang, awak buat lengkuk. Lengkuk ni macam ni. 1. Okey. Macam tadi konsep ni. Bila kita berhenti letak apa? Letak apa? Titik. Titik, pandai. Okey, cikgu nak tanya, dalam matematik awak pernah ke jumpa jawapan dia titik 4? Mesti ada nilai depan dia, betul tak? Contoh 1.4, 1.5, ikutlah 2.4. Betul tak? Mesti ada nombor. Kan? Jadi, di sini awak rasa nak letak nombor apa? Kalau di sini kita letak kosong, jadi di sini? Kosong. Kosong. Okey, jadi jawapannya adalah 0.4. Ni jawapan dia. Faham? Faham ke korang? Faham. Okey, bagus. Okey, contoh lagi sekali. Contoh ni. 540 bahagi 1000. Okey. Yang ni boleh potong tak? Yang ni boleh potong tak? Boleh. Boleh. Okay. Yang ni kena potong berapa? 1 ke 2? 1. Okey, sekarang kosong tinggal berapa? 2. 2. Okey, jadi bergerak 1, 2. Okey, di sini letak
titik. Depan titik letak kosong. Jadi jawapan dia 0.54. Faham? Faham korang? Faham. Faham cikgu. Apa? Panggil cikgu ke? Okey, satu lagi. Yang ni macam mana? 1650. Okey, yang ni. Bahagi 1000. Kosong ni kita kena potong bila ada pasangan. Jadi yang ni boleh potong. Boleh potong-potong. Kosong tinggal 2. Jadi bergerak kena berapa? 1, 2. Okey, lepas tu kita pun berhenti di sini. Lepas berhenti letak titik. Jadi jawapan dia 1.65. Faham? Faham. Okey, bagus. Lagi satu. Ni semua cikgu tunjuk ni contoh yang selalu soalan akan keluar lah contoh. 5 bahagi 100. Okey. 1000 lah. Macam mana lah? Boleh potong kosong? Boleh ke? Boleh ke tak? Cepat. Tak boleh kan? Sebab tak ada pasangan atas. Lepas tu kita kira kosong ni ada berapa? Kosong ada berapa untuk kita kira kat bawah untuk kita bergerakkan lengkuk ni? Kosong ada 3. Jadi kita bergerak 1, 2, 3. Okey, lepas kita berhenti, kita letak anak panah. Letak titik. Depan titik tadi kita letak kosong. Jadi tempat lengkuk kosong ni awak letak je nilai kosong. Jadi jawapan dia 0.005. Faham? Faham. Okey. Bagus. Semua faham ke? Semua faham? Faham. Faham. Okey. Okey, bagus. Kalau tak faham bagi tahu. Okey, kita buat balik yang ni. Yang ni cm tukar ke m. Jadi jawapan dia buat balik 400 bahagi 100 kan tadi. Cm ke m bahagi 100. Okey. Bila kita potong benda ni, tinggal macam ni je. Jadi jawapan dia 400. 400 m kuasa 2. Okey, tukar yang ni pula. Yang bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Bahagi cm ke m samalah bahagi 100. Okey. Cuba buat. Berapa agak-agak jawapan dia? Cuba guna cara cikgu ajar tadi. Berapa jawapan dia? Berapa? Cepat. Teka je. Dapat berapa? Salah tak apa. Dapat berapa? Kan semua tak dapat ni? 1000. Okey, pandai. Dapat 1000. Yang ni potong, yang ni potong, yang ni potong, yang ni potong. Dapat 1000 M kuasa 2. Okey, lepas kita dapat dalam M kuasa 2, dia nak kata cari luas bagi segitiga dalam M kuasa 2. Kita dah tukar. Yang ni tukar dah dalam M kuasa 2. Jadi luas segitiga 1/2. 1/2 darablah dengan 400. Yang ni kan 400 yang bila kita dah tukar. Darab dah dengan 1000. Okey, berapa jawapan dia? Cuba kira. Cuba kira, cepat tekan kalkulator dapat berapa jawapan ni. Salah tak apa. 200,000. 200. Apa? Berapa? 200. 200 saja ke 200,000? 200,000. 200,000. Okey.
Siapa dapat sama 200,000 atau 200? Cuba tulis dekat chat. Ada dua jawapan kan? 200 dengan 200,000. Okey, yang mana satu betul? Okey. Jawapannya adalah 200,000. Faham ke? Bukan 200 Cuba kira elok-elok. Mungkin awak silap tekan calculator tu. Boleh ke? Boleh ke korang? Boleh ke yang dapat 200 tadi siapa? Ke dah boleh dah? Dah boleh dah jawapan? 200,000 Cuba tekan elok-elok calculator tu. Okey, jadi jawapannya adalah 200,000. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia dalam M kuasa 2. Okey, siap. Faham ke korang? Okey, bagus. Jadi untuk soalan ni, apa yang penting kita tengok. Dia bagi di sini dalam cm. Dalam cm, dia nak dalam M kuasa 2. Jadi kita pun dah tukar. Yang cm tukar ke M kuasa 2 dengan cara macam ni. Macam mana nak buat? Cara cikgu ajar ialah hafal benda ni macam ni. Lepas tu kita pun dah hafal. cm nak pergi ke M. Bahagi 100. Cara nak buat kira bahagi guna kaedah macam cikgu ajar. Okey, jadi kita pun dah dapatlah M kuasa 2. Lepas tu dia nak cari luas segitiga. Formula cari luas segitiga 1/2 kali panjang kali lebar. Okey, kita pun buatlah panjang berapa? 400 atau panjang kali lebar. 400 kali 1000. 1/2 darab 400 kali 1000. Jadi inilah jawapan. Okey, faham? Jelas? Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu padang boleh? Okey. Jadi kita buat soalan nombor C. Sebab tu cikgu kata matematik ni kan sebenarnya dia tak susah. Kalau susah kalau kita tak faham setiap hint dia bagi. Cara kita nak faham matematik ni dia bukan macam sejarah kena hafal. Caranya dengan buat latihan. Sebab soalan matematik dia mesti akan dalam soalan mesti akan bagi benda ni. Lukisan berskala, tapi bila kita faham kita dah terbiasa nampak lukisan berskala, maksudnya caranya kita kena buat macam ni. 1 tu maksudnya 10,000. Kalau dia bagi 4, 40,000. Bila kita dah terbiasa dengan soalan, kita bolehlah jawab. Okey. Matematik ni sangat penting. Matematik ni sangat penting sekarang korang. Sebab kan masa cikgu mengajar sekolah menengah dulu, ada tu pelajar tingkatan 5 dah habislah SPM. Dia dapat 4A tapi matematik dia dapat D. Tapi dia tak dapat masuk U. Walaupun dia dapat fizik dapat B, subjek yang bio dapat C, macam okey lah, macam tak adalah teruk sangat result dia 4A. Tapi disebabkan matematik dia dapat D, susah untuk tu. Jadi last sekali dia pun tak dapat tawaran U, dia masuk Form C. Form C okey, tapi korang kena buat yang terbaik lah. Matematik ni sangat penting. Apa yang korang belajar masa tingkatan 3 ni sebenarnya akan belajar juga di tingkatan 5. Dan soalan SPM kebanyakan dia akan tanya soalan jenis macam tu. Macam yang cikgu ajar tadi, yang nombor tadi. Macam tu. Lepas tu soalan jenis macam ni. Okey. Faham ke korang? Okey, lepas tu kita tengok soalan nombor C. C ni apa yang dia nak? Ni C. Sekejap cikgu kecilkan soalan. Soalannya sebelah ni. Okey, ni sambungan soalan C tadi. Cikgu tulis dulu. Dia nak dalam bentuk pecahan. Soalan mat ni dia bagi dah hint dia nak apa. Dia nak dalam bentuk pecahan. Pecahan.
Okey, dia nak suruh cari nilai sin X dengan nilai tangent Y. Okey, kita berbalik kepada ni. Okey, rajah 1C menunjukkan segitiga bersudut ABC. Okey. A, B, C. Lepas tu dia bagi tahu A ke B adalah 12 cm. Lepas tu di sini dia buat sama. Awak rasa maksud dia apa sebenarnya bila dia buat tanda macam ni? Sama panjang. Pandai. Sama panjang. Jadi awak rasa di sini berapa? Di sini berapa? 6 cm. Okey, di sini 6, di sini 6. Faham ke korang? Faham. Okey, yang lain faham? Faham? Okey, bagus. Pandai. Jadi, kita dah dapat hint di situ. Dia nak cari sin X dengan tangent Y. Okey, cikgu nak tanya lah cara awak hafal kan? Macam mana awak hafal? Yang sin theta sama dengan apa? Apa yang awak hafal? Tangent, lepas tu cos. Awak hafal macam mana? Korang hafal macam mana kat sekolah? Ada toa-toa tu. Awak hafal macam tu ke? Ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Mesti tak ingat tu. Okey. Tak ingat? Okey, tak apa. Kalau cikgu lah, cikgu hafal macam ni. Awak buat sin, hafal je, buat T bahagi H. T bahagi H. Cos BH. Sin TH. Cos BH. Tan TB. Cikgu hafal macam tu. TB. Okey. Maksudnya apa benda ni? Maksudnya segitiga. Okey, sudut di sini. Di sini dia buat X lah contoh. Okey. Di sini dia bagi nilai 3, di sini 2, di sini 5. Okey. Ni segitiga. Contohlah soalan tanya. Soalan tanya nak sin. Nak ni. Soalan nak ni. Dia nak suruh tanya, dia nak tanya sin X. Jadi T ni maksudnya apa? T ni awak tulis di sini. T adalah tentangan. Okey. Tulis dulu. H ni adalah hypotenuse. Hypotenuse. Yang ni soalan ni, soalan ni, benda ni korang kena hafal sampailah masuk U pun ada benda ni. Tingkatan 5 lagi lah, tingkatan 4 pun sama. Akan jumpa benda ni sampai, benda ni, 3 benda ni adalah basic dalam matematik. Okay? B adalah belahan atau sebelah. Ni B, belahan atau belahan lah sebelah. Lepas tu apa lagi? Tak ada dah. THB. Okey. Cikgu nak sekarang dia suruh cari dalam soalan ni, dia bagi segitiga ni tu. Dia suruh cari sin X. Maksudnya dia suruh cari ni X kan? Okey, maksudnya di sini cikgu terlupa satu benda. Okey, dia theta. Ni sudut lah, sudut. Ni sudut. Okey. Maksudnya dia bagi theta ni, soalan ni dia tukar dengan X. Theta ni dia tukar dengan X. Maksud theta adalah sudut. Jadi dia tukar dengan X. Tengok ni kan sudut, dia tukar dengan X.
Okey, dia nak sin. Sin adalah T bahagi H. T cikgu kata tentangan. Maksudnya dekat sudut ni awak anggap dia adalah mata awak. Ni mata. Mata kita. Ni mata. Awak anggap ni mata awak. Tentangan. Maksudnya nilai yang ni. Tentangan T adalah, ni adalah T. Nilai T. Tentangan. Kenapa dua ni T? Kenapa dua ni dianggap tentangan? Sebab ni mata awak. Depan mata awak ada dua. Maksudnya awak bertentang dengan dua. Bertentang mata dengan dua. Faham tak maksud cikgu? Faham ke tak? Faham? Maksudnya awak kena tengok dari sudut. Contohlah. Cikgu buat di sini. Okey, sudut di sini. Maksudnya tentangannya di bawah ni. Contohlah di sini 5, 6, 7. Okey, sudut di sini. Maksud sudut di sini maksudnya mata awak di sini. Dia nak cari sin TH juga. Sin TH. Maksudnya tentangan. Tentang mata bertentang dengan awak adalah di sini 5. Jadi T ni adalah 5. Faham ke korang yang ni? Faham tak? Faham, okey. Okey, B ni adalah belahan. Belahan ni maksudnya sebelah. Sebelah mata. Sebelah sudut. Okey, sebelah sudut ada 2. 5 dengan 3, betul tak? Betul ke tak? Okey. B ni maksudnya belahan atau sebelah. Sebelah mata kita sudut ni ada 3 dengan 5. Tapi kita nak ambil yang mana satu? Ambil yang nombor 3. 3 ni sebagai B. Kenapa tak ambil 5? Okey. Benda yang awak nampak kalau segitiga yang sengit macam ni, macam-macam mana pun dia adalah hash. Jadi automatik 5 ni adalah hash. Faham ke korang? Faham. Sebab tu 3 ni jadi B. Faham? Faham? Okey, jadi soalan ni kata contoh dia suruh cari sin X. Maksudnya sin X T bahagi H. T adalah 2. Bahagi H adalah 5. Dia nak dalam pecahan. Ni jawapan dia. Okey, sekarang dia nak cos. Cos X pula. Cos X. Buat cos X. Cos X B bahagi H. B adalah 3. H adalah 5. Okey, dia nak tan. Tangent X. T. T berapa? 2. B adalah 3. Ni jawapan dia senang je. Ni. Dapat dah berapa markah? 4 markah. Ni 2 markah, ni 2 markah. Senang ke susah? Senang ke susah korang? Senang. Senang kan? Jadi benda ni awak kena ingat. Benda ni sangat penting korang. Kalau boleh awak tulislah nota T ni adalah tentangan. Lepas tu buat tentangan ni dari sudut ni. Maksudnya kalau awak faham cara nak baca, ikutlah contoh soalan bagi sudut atas ni. Cara sama baca. Tentangan. Maksudnya yang bawah ni. Ni adalah T. Yang bentuk macam ni cikgu bagi tahu adalah hash. Okey, yang ni adalah B. Contoh, soalan buat terbalik macam ni. Okey, dia buat sudut di sini. Okey, di sini adalah tentangan. Di sini adalah B, di sini adalah hash. Faham? Faham kan? Faham? Okey, jadi di sini soalan nak sin X. Awak tengok X. Ni di sini X. Sudut di sini X. Maksudnya kita ambil kira yang besar ni. Yang besar ni. Sebab X ni untuk keseluruhan segitiga. Y ni untuk segitiga ni je. Nampak ke beza dia korang? Nampak tak beza? Ni tengok ni. X ni sudut bagi ni. Segitiga ni. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Ni X ni adalah sudut bagi segitiga ni. Okey, dia nak sin X. Okey, cikgu nak bagi tahu korang.
Di sini apa? Ni sini B dengan C ni nilai apa? T ke B ke H? Ha? Tengok ni mata kita, depan mata bertentang. Okey, T ke B ke H? Ha? Apa tak dengar? Sekali B dengan lagi. C cikgu. B dengan C Ha, cikgu. B dengan C ni. T ke B ke H? B. T, B. B, B cikgu. B. B bola. B. D. Apa? Ya, ya. Ya, betul. B. Okey, D. Okey, apa D? Okey, di sini tapi formula dia tak ada D. Tak T, cikgu. B. H, B, H. Bola cikgu, bola. Bola. Okey. Okey. Kalau awak tengok sudut di Y, betul ni bola. Tapi cikgu nak sekarang betul cikgu faham. Awak cuba perhatikan yang di sudut X. Ni tentang. X. Ni di sini Tentang. X. Maksud kalau awak tengok di sudut Y, betul yang tu bola. Tapi kita tengok di sudut X. Sebab kenapa di sudut X? Sebab soalan nak sin X. Maksudnya X. X di sini. Jadi mata kita kena duduk kat X. Faham? Okay, Faham korang? Okey, jadi di sini adalah T. Okey, 12 ni apa? B ke H? 12 ni B ke H? Cepat korang. Ni. 12 ni adalah tengok di X. H. B. Okey. 13 ni H. Okey. Awak dah senarai. Dia nak sin X. Sin X adalah formula dia T bahagi H. Okey. Sin X. T berapa? T di sini kita tak tahu. C dengan Cikgu, D. boleh tunjuk cikgu. Apa? Dengung cikgu, saya tak dengar. Tak dengar? Tak dengar ke suara cikgu? Suara cikgu bergema cikgu. Bergema. Ha. Oh, ya ke? Ha. Tapi jelas tak? Tak jelas, saya tak dengar lagi. Tak jelas. Okey, ya ke? Sekejap, cikgu pun tak tahu kenapa Dah okey dah, dah okey lah. Dah okey. Janji. Okey. Jadi T ni kita tak tahu apa. Maksudnya kita tulis dulu C dengan B. T ni kan dari C ke B. Faham tak korang? Faham ke? Sebab kita tak ada nilai ni. Tak ada nilai. Kita tulis je dulu. Okey. H? Berapa H? H berapa? 13. Okey. Sebab tak ada nilai CB, kita tak boleh selesaikan lagi yang ni. Okey, tak apa. Mungkin ada hint di 2 ni. Okey. Kita tengok. Dia kata tangent. Tak apalah, kita selesaikan yang ni lah dulu. Okey, ingat tak? Korang tahu tak ni? Cikgu, ni pun benda yang korang kena tahu juga sebenarnya. Kalau untuk jawab soalan ni, benda ni akan berkait. Benda ni selalu akan tanya juga. Contoh, ni segitiga. Ni segitiga. Okey, ni sudut 90. Okey. Awak pernah jumpa tak soalan atau formula yang bagi A kuasa 2, B kuasa 2, di sini C kuasa 2? Awak pernah nampak benda ni? Ke tak pernah? Pernah. Pernah. Okey. Maksudnya di sini, okey, apa maksud dia? Apa maksud dia? Maksudnya di sini, nilai A kuasa 2 tambah B kuasa 2 akan dapat jawapan C kuasa 2. Dia macam ni, A tambah B dapat C, tapi semuanya kena kuasa 2. Yang ni tambah yang tepi ni dapat H. Faham ke korang? Tapi dia tulis C. Okey, jadi di sini
awak rasa di sini dia dah bagi nilai iaitu 12. Jadi buatlah 12 kuasa 2 tambah yang tepi ni. Yang tepi ni CD iaitu CB. CB kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 maksudnya nilai di sini. Nilai di sini adalah 13. 13 kuasa 2. Jadi kita dapatlah tahu CB. Korang faham tak yang ni korang? Faham ke tak faham? Korang? Faham ke tak faham? Tak faham cikgu ulang balik. Faham. Faham? Okey, yang ni memang formula. Ni memang formula. Kalau bentuk segitiga maksudnya yang benda yang ni, yang lurus ni maksudnya tambah. Bila kita tambah dua ni dapat jawapan sini. Tapi semua tu dalam kuasa 2. Jadi di sini anggap sebagai A kuasa 2. A kuasa 2 adalah di sini 12. Jadi 12 kuasa 2. Okey, B kuasa 2 adalah yang panjang ni atas. Okey, panjang di atas ni adalah CB. Jadi CB kuasa 2. Sama dengan yang C kuasa 2 adalah di sini. Okey, kita anggap di sini C kuasa 2 adalah 13. Jadi 13 kuasa 2. Okey, dapatlah jawapan. Cikgu kira di sini. 12 kuasa 2 tambah CB kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Okey. Cuba korang tekan kalkulator 12 kuasa 2 dapat berapa? Cepat. Cepat korang. Berapa? Cepat. Cepat. Nak siap dah, nak habis dah. Cepat korang. 12 kuasa 2 berapa? 144. 144 tambah CB kuasa 2. Okey, 13 kuasa 2? 169. 169. Okey, bagus. Okey, sekarang kita nak CB. Kenapa kita nak CB? Sebab kita nak letak nilai di sini. Faham tak korang? Faham ke korang? Kita nak letak di nilai sin X. Tadi kan kita buat sin X T bahagi H. T di sini. Tapi tak ada nilai. Jadi CB kita guna dengan menggunakan formula ni. Okey. Jadi untuk dapat CB kuasa 2 yang tak ada kaitan kita pindah. Yang mana kita pindah? 169 ke 144? 144. Okey, pandai. Pandai. Jadi kita pindah, yang ni asalnya tambah, pindah jadi? Pindah jadi apa? 144 asalnya tambah kan? 144 tambah CB kuasa 2. Bila pindah jadi? Tambah pindah jadi? Tolak. Jadi 1 tolak 144. Dapat berapa korang? Tak tahu. Cuba kira. 169 tolak 144. 25. Okey, CB kuasa 2 dapat 25. Okey, nak dapat CB je, nak buang kuasa 2, kita kena buat macam mana? Tahu tak? Okey, pandai. Punca kuasa. Okey, dapat berapa CB? 5. Okey, bagus, pandai. Jadi kita gantilah balik. Yang sin X tadi kita ada nilai, sin X sama dengan 5 bahagi 13. Faham? Faham korang? Faham cikgu. Okey, jadi jawapan untuk sin X adalah 5 bahagi 13. Dia kan adalah pecahan. Faham ke korang? Faham ke? Faham. Okey, pandai. Bagus. 5 bahagi 13. Okey, tangent Y. Maksudnya, kita tengok baik-baik. Cikgu padam ni. Tangent Y. Okey. Y ni maksudnya Y di sini je. Maksudnya segitiga yang terlibat adalah di sini. Faham tak? Di sini sahaja. Sebab dia buat sudut di sini je. Dalam ni je. Bukan semua. Faham korang? Faham.
Okey. Di sini tadi kita dah dapatkan dia sama. Di sini 6. Di sini 6. Di sini CB tadi 5. Okey, dia nak apa? Tangent. Tangent cikgu bagi tahu tadi tangent T bahagi B. Okey. Tangent Y lah kan? Sebab tangent dia nak Y. Tangent Y sama dengan T. T berapa? Ha, tengok mata awak di sini. Mata awak di sini tentang. Mata di sini maksud tentang. Okey, T berapa? 6. 6. Okey, B? B berapa? 5. 5 ke berapa? 5. Okey, B 5. Ingat, kalau bentuk yang sengit macam ni, sengit ni kan sengit, ni adalah H. Ni adalah H. Kalau selain tu, tengok mata sebelah 5. Maksudnya 6 bahagi 5. B adalah 5. Jadi ni dah jawapan dia. Senang ke tak? Senang. Senang kan? Ha, sebab itulah memang senang je soalan dia. Tapi markah untuk soalan ni besar juga. Cuma selalu pelajar silap. Kenapa silap? Sebab dia tak tahu formula ni. Formula ni dia tak tahu. Ha, jadi kalau nak senang ikutlah korang nak guna formula mana. Ada juga pelajar cikgu dia hafal apa tua apa tah, cikgu tak ingat apa yang dia. Ada biasa pelajar hafal tu tapi cikgu cikgu sekolah menengah cikgu lagi ajar benda ni kat cikgu. Jadi sampai sekarang lah cikgu ingat sebab senang. Okey, jadi faham? Korang faham yang ni formula? Faham cikgu? Okey, bagus. Jadi kelas kita pun dah habis. Jadi awak berjayalah untuk buat 2 soalan. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Sama-sama.